Baik. Tarik. Kau ada mic? Itu mic saya. Oh. Don't stop tak eh? Betul tak ni? Betul lah. Betul. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan macam kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, siapakah perkataan yang terlebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan juga menyeru supaya mengerjakan amalan yang soleh. Faqala innani minal muslimin, lalu dia berkata, sesungguhnya aku adalah merupakan orang yang Islam. Faqala Allah Subhanahu wa taala fi ayatil ukhra, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulai yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itulah orang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, serta mereka itu menjalankan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Dekat. Dekat ni, zoom kan. Dia boleh zoom lagi. Boleh? Boleh? Baik, insyaAllah malam ni kita sambung hari tu.
berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Ada beberapa ciri beriman kepada Rasul itu. Malam ni kita masuk yang ke-7. Ciri-ciri beriman kepada Rasul. Pertama, saya ulang balik lah. Ciri-ciri beriman kepada Rasul ada beberapa perkara. Pertama, beriman bahawa Allah Ta'ala mengutuskan dan membangkitkan Rasul-Rasul ke alam dunia ini untuk membawa berita gembira kepada orang-orang yang taat dan membawa berita menakutkan kepada ahli maksiat. Yang kedua, beriman bahawa Rasul-Rasul itu diutus dan dibangkitkan oleh Allah ke alam dunia ini adalah untuk membangkitkan tujuan asasi syariat Islam, iaitulah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, membangunkan Islam serta mentauhidkan Allah Taala, sama ada segi nama Allah Taala, sifat-sifat Allah Taala dan sebagainya. Yang ketiga, beriman dengan Rasul-Rasul itu maknanya mentasdikkan, membenarkan dalam hati bahawa semua Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah Ta'ala dan tidak membeza-bezakan antara seorang Rasul dengan Rasul-Rasul yang lain. Tidak ada membezakan antara seorang Rasul dengan seorang Rasul yang lain. Yang keempat, beriman bahawa setiap Rasul yang diutuskan Allah Ta'ala adalah melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dan menyampaikan risalahnya atas wajah yang akmal, wajah yang sempurna. Yang kelima, beriman bahawa Rasul-Rasul itu kesemuanya adalah daripada manusia, bukannya daripada malaikat, bukannya daripada golongan jin, tapi daripada golongan manusia yang telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghususkan kepada para rasul tabiat yang lain selain daripada tabiat basyariah, tabiat ataupun perangai manusia, seperti berkahwin, kan? Berkahwin, tidur, makan, minum dan sebagainya. Sekarang kita masuk yang ketujuh. Ciri-ciri beriman pada Rasul yang ketujuh, beriman bahawa para Rasul tidak memiliki suatu perkara yang khusus yang dimiliki oleh uluhiyah, ketuhanan, dan Rasul-Rasul tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini yang ketujuh. Beriman ataupun ciri-ciri beriman kepada Rasul ialah para Rasul tidak memiliki suatu keistimewaan yang sebagaimana keistimewaan yang ada kepada uluhiyah ataupun ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana para Rasul tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya di atas kehendak Allah Taala. Semaknanya sesuatu mudarat ataupun manfaat itu Rasul tidak dapat memberikan dan juga tidak boleh menolak apa-apa mudarat melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya para Rasul dan para Nabi boleh mendatangkan manfaat, boleh mendatangkan mudarat tanpa keizinan daripada Allah Ta'ala, semaknanya tahap Rasul itu dah sampai kepada tahap Tuhan, tahap Tuhan, ataupun sebagaimana sifat yang ada kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda ni mustahil lah, mustahil. Walaupun para Rasul itu dikurniakan dengan kelebihan-kelebihan tertentu, seperti ada Rasul dikurniakan dengan mujizat, sebagaimana baginda Rasulullah SAW dikurniakan mujizat. Ada pelbagai mujizat yang dikurniakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para Nabi dan Rasul yang lain. Mujizat adalah satu benda luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada para Rasul, berbeza dengan sihir. Tetapi golongan musyrikin Mekah mendakwa kelebihan yang ada pada para Rasul itu adalah merupakan sihir. Mereka menganggap itu merupakan sihir. Cuma sihir sebenarnya adalah berbeza dengan mukjizat para nabi dan juga para rasul. Okey.
Antara perbezaan antara mukjizat dengan sihir ialah mukjizat satu benda yang tidak perlu dipelajari ataupun satu benda yang tidak boleh dipelajari. Sedangkan sihir ialah satu benda yang boleh dipelajari. Sihir satu benda yang boleh dipelajari. Saya nyatakan di sini ada beberapa perbezaan yang lain. Yang pertama, perbezaan dari segi kaedah belajar. Kalau mukjizat dikurniakan Allah Ta'ala tanpa perlu dipelajari ataupun diamalkan, tiada syarat-syarat tertentu ataupun tempoh tertentu. Sedangkan ilmu sihir perlu dipelajari daripada seseorang dan diamalkan untuk suatu tempoh tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dia ada syarat tertentulah, ada pengeras-pengerasnya lah. Okay? Jadi kalau nak jadi ilmu sihir itu kena ada pengerasnya. Kalau tak ada pengeras, dia punya ilmu tu tak berjarab ataupun tak menjadi. Berbeza dengan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kaedah mengajar. Mukjizat mustahil untuk diajar atau diwartakan oleh orang lain. Mukjizat mustahil untuk diajar atau diwartakan oleh orang lain. Sedangkan ilmu sihir boleh diajar dan diamalkan oleh sesiapa saja yang berkehendak kepada ilmu sihir tersebut. Tapi sudah tentulah sihir ni satu benda yang membawa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kekerapan berlaku kalau mukjizat berlaku secara spontan, boleh terjadi berulang kali tanpa dirancang ataupun diatur oleh seseorang. Boleh terjadi berulang-ulang kali, banyak kali lah. Kemudian ilmu sihir pula boleh dilakukan bila-bila masa yang dikenaki dan boleh diatur serta ditentukan. Boleh diatur dan juga ditentukan kepada siapa ilmu sihir tadi nak diarahkan ataupun nak dihantar. Kemudian matlamat mukjizat. Mukjizat adalah tanda kenabian, karamah pula tanda kemuliaan, maunah pula tanda pertolongan. Nanti kita lihat tentang perbezaan mukjizat, karamah dan juga maunah. Sedangkan sihir adalah merupakan satu tipu daya syaitan. Sihir adalah satu tipu daya syaitan, bukan seperti mukjizat. Kemudian keboleh tentuan, mukjizat mesti dipertontonkan sebagai tanda kenabian. Karamah pula tidak boleh dizahirkan dan mesti disembunyikan seperti karamah para wali. Sementara sihir keboleh luar biasa, amalan sihir selalu dipertontonkan untuk tujuan keduniaan dan kepentingan diri. Biasanya dipertontonkan. Apa tujuannya? Untuk nak habuan dunia lah. Contohnya orang-orang mengamalkan sihir ahli silap mata kan. Biasanya salah satu tujuannya untuk mendapatkan perhatian lah daripada orang lain dan juga untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kemudian kesan daripada mukjizat, dia bersifat hakiki dan benda tu betul-betul terjadi. Dia realiti betul-betul terjadi. Sedangkan sihir adalah bersifat khayalan dan merupakan tipu daya semata-mata. Tipu daya semata-mata. Itu antara perbezaan antara, dan banyak lagi lah tentang perbezaan antara sihir dengan sihir dan juga mukjizat yang digunakan kepada para nabi dan para rasul. Kemudian tentang perkara yang menyalahi adat, terdapat 8 perkara. Kalau disebut dalam kitab Aqidatun Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fattani, yang dinyatakan di muka surat 76, disebutkan kepada kita bahawa terdapat beberapa pekerjaan yang menyalahi daripada adat. Yang pertama ialah mukjizat. Yang mana mukjizat ni dikurniakan kepada para nabi dan juga para rasul, iaitu satu benda nyata untuk mendakwa diri mereka itu adalah menerima risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua namanya hirhas. Hirhas ini ialah satu benda yang luar biasa
yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum mereka dilantik menjadi sebagai nabi dan rasul. Sebelum dilantik menjadi nabi rasul, jadi mereka dikurniakan irhas, mana kelebihan-kelebihan luar biasa lah yang ada kepada para nabi dan rasul itu. Kemudian yang ketiga, karamah. Karamah ataupun keramat, istilah kita keramat lah, ialah suatu benda yang nyata kepada awliya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun para wali Allah Taala lah. Okey, disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka, contohnya boleh terbang di udara, boleh berjalan di atas air dan sebagainya. Ini adalah merupakan karamah yang dikurniakan kepada orang-orang yang bergerak sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya wali ini mereka tidak mendakwa diri mereka sebagai wali. Mereka tak declare mereka sebagai wali. Orang lainlah, orang awamlah biasa yang melabelkan mereka, meletakkan status kepada mereka ini sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu mendakwa dia wali, sebenarnya dia adalah sebagai pembohong. Biasa wali dia tak kata dia wali, dia tak kata dia wali. Dia tidak mengaku dia sebagai wali, kan? Tetapi orang lain yang akan meletakkan status dia sebagai wali berdasarkan kelebihan yang ada pada dia. Kemudian yang keempat, maunah. Maunah ni bukan kumpulan maunah tu, macam pernah dengar dulu kan kumpulan maunah, betul tak? Itu bukan, itu kumpulan maunah. Ini maunah ni kelebihan sesuatu yang luar biasa yang nyata kepada orang awam, kerana melepaskan bagi mereka daripada kesusahan umpamanya. Dan mana maunah itu, iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan orang itu supaya kuat ia berbuat ibadah kepada Allah dan taat dia kepada Tuhan dia. Kuat beribadah dan taat kepada Allah Taala. Tapi dia belum sampai kepada tingkatan wali Allah Taala. Tapi dia ada kelebihan-kelebihan tertentulah. Itu namakan sebagai maunah. Kelebihan tertentu yang dibagi kepada orang yang soleh. Tapi dia bukan merupakan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini empat perkara ini. Perkara yang mencari adat yang dikurniakan kepada golongan-golongan yang soleh. Kemudian yang kelima, sihir. Kalau sihir ni pula dikurniakan kepada orang yang mengamalkan ilmu sihir, yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang orang kata yang mengabdikan diri kepada syaitan, yang mengabdikan diri kepada jin-jin yang kafir dan sebagainya. Dan mereka juga meminta pertolongan kepada jin tadi untuk melaksanakan matlamat mereka. Yang keenam namanya istidraj. Istidraj ialah perkara yang nyata kepada orang kafir dan orang muslim yang fasik kerana tipu daya. Istilah mana lain istidraj ni ialah satu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala tarik kepada mana-mana individu dalam keadaan hamba tadi ataupun mana individu tadi tidak sedar terhadap nikmat yang ditarik daripada dia. Dia tak sedar nikmat tu ditarik daripada dia secara perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingatkan dia akan berada dalam zon selesa saja, tidak ada sakit, tidak ada masalah apa-apa. Tapi sebenarnya sedikit sebanyak lama kelamaan Allah Taala akan menarik nikmat daripada mereka dan akhirnya mereka mati dalam keadaan lupa dan lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh namanya syu'uzah. Su'uzah iaitu perkara yang nyata kepada orang yang bermain-main balik mata. Maksud balik mata ni bermain silap mata. Okey. Syu'uzah itu perkara yang nyata kepada orang yang bermain-main silap mata. Iaitu satu macam juga dalam bentuk sihir. Kerana sihir ni pelbagai bentuk juga. Ada sihir menyulapkan mata kita kan. Menyulapkan mata kita sehingga kan kita dari segi zahiran kita nampak seperti orang tu disembelih, tapi hakikatnya orang tu tidak disembelih. Okey, ataupun kita nampak orang tu seperti tangannya dipotong, tetapi hakikatnya tangannya tak dipotong pun. Itu dikatakan sebagai syu'uzah. Yang ke-8 namanya i'anah. I'anah alif ha gulung nun ta. I'anah iaitu perkara yang nyata kepada orang yang dusta. Seperti perkara yang berlaku kepada Musailamah Al-Kadzab. Siapa Musailamah Al-Kadzab ini? Musailamah Al-Kadzab ni
adalah seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai seorang nabi selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa satu hari Musailamah Al-Kadzab dia nak menunjukkan bahawa dia ada kelebihan luar biasa lah. Kerana dia nak cabar ataupun nak challenge lah macam tu, nak challenge kelebihannya ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ketika baginda Nabi dalam keadaan belum dalam keadaan uzur lagi, belum dalam keadaan sakit, pernah satu hari dalam satu peperangan seorang sahabat bernama Qatadah ini dia terkeluar matanya disebabkan oleh terkena anak panah dalam satu peperangan. Maka keluar biji matanya, maka lalu dia pergi kepada baginda Rasulullah SAW dan mengadu berkenaan dengan mata dia. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengusap mata dia dan membaca sesuatu, dan akhirnya matanya kembali kepada tempatnya semula, dan akhirnya matanya tadi lebih terang lagi berbanding dengan mata yang sebelum dia. Kemudian Musailamah Al-Kadzab ketika Nabi dah wafat, maka dia cuba membuat sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ada seorang lelaki tuan-tuan, matanya buta sebelah, mata bersebelah. Jadi Musailamah Al-Kadzab pun dipanggil orang ramai lah. Dia nak kata dia nak pulihkan mata orang yang buta sebelah tadi. Ketika dia menjampi-jampi dan sebagainya, akhirnya mata lelaki tersebut bukannya pulih daripada buta, malahan kedua-dua mata lelaki itu menjadi buta. Kedua mata tersebut menjadi buta disebabkan oleh jampi-jampi apa-apalah yang dibaca oleh Musailamah Al-Kadzab kepada lelaki tersebut. Okey. Ini namakan sebagai ihanah, iaitu perkara yang nyata kepada orang yang pembohong ataupun dusta. So maknanya tuan-tuan ada 4 perkara yang diberikan kelebihan kepada orang yang soleh seperti para nabi dan rasul dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan 4 perkara lagi perkara yang nyata diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ahli maksiat ataupun yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Baik, kita kembali pada tadi. Jadi mana yang ketujuh, tuan-tuan, beriman bahawa para rasul itu tidak memiliki suatu perkara yang khusus yang dimiliki oleh uluhiyah, ketuhanan, dan rasul-rasul itu tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasul-rasul juga tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib, melainkan apa yang Allah Taala telah beritahu kepada mereka lah. Semana Nabi pun tak mengetahui tentang macam mana keadaan dalam syurga, neraka dan sebagainya, melainkan perkara-perkara yang dinyatakan Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW. Allah SWT menyebut dalam Quran, dalam surah Arab ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma masyani su in ana illa naziru wa basyiru liqaumi yu'minun. Maksudnya, tuan-tuan, katakan olehmu ya Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak barang mudarat. La amliku li nafsin naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah, kecuali suatu benda yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kuntu alamul ghaiba, dikalau seandainya aku mengetahui perkara-perkara gaib, lastaksartu minal khairi wa ma massani su, nescaya tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentunya aku tidak ditimpa oleh sebarang kesusahan. Tentunya aku tidak akan ditimpa oleh sebarang kesusahan. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Banyak penderitaan yang terpaksa dilalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa in ana illa naziru wa basyirul liqaumi yu'minun. Aku ini tidak lain hanyalah sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang tugas aku untuk memberi amaran bagi orang yang ingkar dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebenarnya Nabi punya kelebihan banyaklah.
Seperti mujizat-mujizat tadilah. Dan dalam ikut sejarah pun banyak mujizat digunakan kepada baginda Rasulullah SAW. Salah satu daripada mujizat Nabi antara yang membelah bulan. Pernah dengar kan? Membelah bulan. Okey. Jadi satu hari tuan-tuan, orang kafir Quraisy, pemimpin Quraisy mencabar baginda Nabi SAW. Ya Muhammad, kalau seandainya engkau seorang nabi ataupun rasul, cubalah belah bulan, katanya. Cubalah belah bulan. Maka Nabi Muhammad SAW meminta bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya pada malam bulan purnama, Nabi memanggil semua orang-orang kafir musyrikin Mekah dan juga orang Islam sebagainya, bahawa dia nak membelah bulan. Bila bulan dah naik ke atas, maka Nabi pun menunjuk dengan anak jari dia kepada bulan tersebut, dan akhirnya bulan itu terbelah. Sesuai dengan ayat surah Al-Qamar. Apa ayat dalam surah Al-Qamar tu kan? Dalam surah Al-Qamar Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan tentang bulan yang telah pun terbelah, bulan yang terbelah. Apa ayat tu? Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar wa ayyarau ayatan yuriduna wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'akum minal anba'i ma fihi muzdajar. Ya, maksudnya lebih kurang iqtarabas sa'ah, kiamat telah pun hampir berlaku, wan syaqqal qamar, dan bulan telah pun terbelah. Ayat pertama kan, dan bulan pun terbelah. So maknanya jadi mukjizat itu adalah satu mukjizat yang benar, bukan cerita bohong. Salah satu daripada nak buktikan bahawa bulan itu benar-benar terbelah, jadi orang kafir Quraisy mereka bertanya dengan orang-orang yang tak ada kat situ masa itu. Kita contohnya orang-orang musafir kan, musafir bila mereka balik pun mereka tanya, betul tak kau nampak bulan terbelah? Dia kata, betul, kata. Kami berada di tempat-tempat sekian dan kami nampak bulan itu terbelah. Dia kata. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi kalau seandainya benda tu hanya macam sihir saja, kalau sihir saja sudah tentu benda tu berlaku di situ saja. Sebenarnya orang situ saja nampak, orang lain semua tak nampak tentang bulan itu terbelah. Tetapi apa berlaku bila orang kafir Quraisy bertanya dengan musafir-musafir, pedagang-pedagang dan sebagainya, adakah mereka nampak bulan terbelah? Mereka berkata, ya, kami nampak bulan terbelah. Sebenarnya benarlah mujizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Tetapi tuan-tuan, walaupun begitu, sifat orang yang ingkar kepada Allah, mereka mendakwa ini semuanya merupakan sihir. Ini merupakan sihir yang terang nyata. Kenapa tuan-tuan mereka kata sihir? Kerana memang sihir masa itu popular. Nampak? Popular. Itu juga pada zaman-zaman Nabi yang sebelumnya, sihir memang dah lama dah. Seperti zaman kata Nabi Musa AS menentang Fir'aun. Kenapa Fir'aun menggunakan ihmal ahli sihir? Kerana pada masa itu ilmu sihir ini sangat popular. Dan ilmu sihir ni orang kata siapa yang ada ilmu sihir, jadi mereka mendapat tempat di hati orang raja-raja lah, orang-orang yang hebat kan. Jadi mereka menggunakan sihir ini, salah satunya tujuannya untuk mendapatkan tempat di hati orang yang besar-besar dan sebagainya, mendapatkan jawatan, mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Okey, itu yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ada mukjizat yang lain. Antara mukjizat yang lain ialah seperti apa? Seperti apa mukjizat Nabi yang lain? Okey. Ada lagi yang dikatakan irhas. Irhas ni satu benda yang dikurniakan kepada Nabi yang Rasul sebelum dilantik sebagai Nabi Rasul. Kalau pada Nabi, dan apakah kelebihan daripada Nabi sebelum Nabi dilantik sebagai Nabi Rasul? Ada tak kelebihan yang Nabi dapat sebelum dilantik sebagai Nabi Rasul yang dinamakan sebagai irhas? Ada kan? Iaitulah contohnya awan melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kan? Ketika Nabi pergi musafir ataupun berdagang dengan bapa saudaranya Abu Talib ke negeri Syam kan? Kan ketika mereka pergi berdagang, jadi awan sentiasa ikut mereka berdua. Nampak? Dan ketika mereka berada di negeri Syam pun kan, orang kata
Nabi orang kata berteduh di sebatang pokok, yang mana pada pokok itu tidak ada orang yang akan berteduh melainkan seorang Nabi saja. Ada seorang rahib namanya Harib Buhairah. Dia bertanya kepada Abu Talib, dia kata, itu anak engkau ke? Ya. Mustahil itu anak engkau. Kenapa pula? Dia kata, kan ngikut kepada apa yang aku tahu, dia kata, tidak ada seorang pun yang akan duduk di bawah pokok itu melainkan merupakan dia seorang Nabi ataupun seorang Rasul. Dan dia memang seorang anak yang yatim. Semaknanya ayahnya telah meninggal dunia. Saya tahu kamu ni bukan ayah dia. Kamu ni adalah sebagai bapa saudara sajalah. Yang menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaknanya ini antara irhas yang digunakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara mukjizat Nabi lain contohnya pokok yang pokok kurma yang boleh berbicara dengan Nabi. Ketika satu hari tuan-tuan, kalau ikut sejarahnya, Nabi mendapat pelawaan daripada seorang sahabat untuk membuat satu mimbar untuk menggantikan mimbar yang lama. Mimbar lama itu dibuat daripada pokok tamar. Dibuat daripada pokok tamar. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak aku buat satu mimbar yang lain yang lebih elok dan lebih cantik? Nabi kata, boleh juga. Dia kata, dapat kita gantikan dengan pokok tamar yang lama kita dah pakai tadi. Maka bila mimbar tadi dah siap dan sebagainya, Nabi pun mulalah menggunakan mimbar tersebut yang ada lebih kurang atas satu atau dua anak tangga lah. Dan Nabi berkhutbah dengan menggunakan mimbar tersebut. Tetapi satu hari tuan-tuan, ketika Nabi tengah berkhutbah, tiba-tiba Nabi terdengar seperti orang yang merintih. Orang yang merintih lah. Seperti anak kecil merintih macam tu. Jadi Nabi pun mencari-carikan di mana bunyi tadi. Para sahabat pun juga mencari bunyi tadi. Maka akhirnya mereka ternampak pohon tamar tersebut. Rupanya pohon tamar tadi merintih ataupun menangis lah. Kenapa? Kerana tidak lagi digunakan hikmatnya sebagai tempat khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lalu memeluk pohon tamar tadi, dan kalau seandainya Nabi tidak memujuknya, sudah tentu pohon tamar itu akan merintih sampailah hari kiamat, tuan-tuan. Sampai hari kiamat. Itulah antara kelebihan yang ada kepada baginda Rasulullah SAW. Dan banyak lagi mukjizat lain. Saya ada satu buku, tuan-tuan, yang tebal macam ni lah. Buku tu dia nyatakan ada 1000 mukjizat baginda Rasulullah. Mukjizat dia banyak. Baik. Seterusnya kita lihat ayat-ayat lain, mana Allah Subhanahu taala menyebut dalam Quran, dia kata, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baina yadayhi wa min khalfihi rasada. Surah Al-Jin ayat 26 hingga 28. Maksudnya alimul ghaib, Tuhanlah sahaja yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan, maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa jua pun, illa man irtada min rasulin, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredoinya untuk mengetahui sebahagian daripada perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya. Fa innahu yasluku min baina yadihi wa min khalfihi rasada. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka sesungguhnya ia mengadakan di hadapan atau di belakangnya rasul itu malaikat-malaikat. Bila Allah SWT nak melaksanakan akan perkara tadi, mukjizat tadi, maka Allah Ta'ala akan memerintahkan para rasul, para malaikat untuk membantu para nabi dan rasul tadi untuk melaksanakan tugasnya sebagai para nabi dan rasul dengan dikurniakan mukjizat tertentu, tuan-tuan. Okey, so maknanya berdasar kepada ayat tadi, tuan-tuan, jelas menunjukkan pada kita para nabi dan rasul itu tak tahu pun perkara gaib kecuali benda-benda yang dikhabarkan kepada mereka. Okey, begitu juga kalau seandainya di kalangan kita dan manusia ni, apalagi kalau manusia biasa, kalau ada orang mengatakan dia tahu perkara gaib, ini adalah perkara mustahil lah. Kan, contohnya dia kata aku tahu kiamat akan berlaku bila. Ini ada satu pembohongan. Kerana tidak ada seorang pun, tuan-tuan, tahu bilakah kiamat itu akan berlaku. Kita tak tahu. Cuma nabi dan rasul hanya diberitahu tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda besar kiamat dan juga tanda-tanda kecil kiamat.
Tetapi bilakah kiamat itu berlaku yang sebenarnya, wallahu alam. Kita jadi kalau seandainya ada di kalangan manusia biasa ni mendakwa bahawa dia tahu kiamat berlaku bila, wallahu alam lah kan. Ini satu pembohongan lah. Tapi kalau seandainya mungkin dia ternampak dalam orang kata, mungkin Allah Ta'ala bagi dia satu kelebihan, maka dia ternampak bahawa kiamat itu telah berlaku. Ini kemungkinan boleh berlaku lah, boleh terjadi. Mana suatu benda yang Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia, sehingga dia nampak kiamat itu, ataupun suasana kiamat dia nampak suasana kiamat. Tetapi hakikat kiamat itu berlaku bila, kita tak tahu. Apalagi kalau tanda-tanda besar kiamat ni tak ada lagi. Yang ada ialah tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda besar seperti orang kata munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa AS, kemudian orang kata keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian naiknya matahari daripada sebelah ke sebelah dan sebagainya. So maknanya benda itu belum lagi terjadi. Kalau belum terjadi, maknanya kalau ada orang mendakwa lah kiamat akan berlaku tahun 2020 kan, ini satu benda yang mustahil lah, kerana tanda besar kiamat itu belum lagi berlaku. Tapi kalau Allah Ta'ala menkenaki sebaliknya, itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Tapi Nabi kata akan berlaku kiamat itu, sehingga tidak akan berlaku kiamat itu sehinggalah berlakunya tanda-tanda besar kiamat. Dah ada tanda-tanda besar kiamat, barulah akan berlakunya kiamat itu. Baik, kemudian yang ke-8. Yang ke-8, beriman bahawa ciri-ciri beriman pada Rasul yang seterusnya ialah beriman bahawa para Rasul itu adalah orang yang maksum, mana tidak melakukan sebarang dosa dan terpelihara dari diri mereka daripada apa sahaja sifat dan tabiat yang boleh mencacatkan agama dan menjejaskan ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau tanggungjawab mereka menyampaikan risalah kerasulan yang dibebankan Allah Taala kepada mereka. Okey. Ini antara ciri yang Nabi Rasul adalah maksum. Apa makna maksum? Terpelihara daripada dosa dan juga kesalahan. Okey, tapi kalau macam mana kalau pada Nabi Rasul itu dia terlupa? Terlupa itu pun tidak mengurangkan darjat mereka. Malahan Nabi juga pernah terlupa kan? Nabi juga pernah terlupa, sehingga dalam solat maka Nabi bertanya dengan sahabat, adakah solat, adakah betul aku ni terlupa dalam solat? Maka akhirnya Nabi menyambung 2 rakaat lagi untuk menyempurnakan sembahyang tersebut. Maknanya lupa Nabi tadi, lepas tu Nabi yang kata melakukan sujud sahwi, melakukan sujud tadi untuk nak menyatakan tentang syariat. Jadi kalau seandainya Nabi tidak terlupa, sudah tentu sujud sahwi itu Nabi tak buat. Jadi bila Nabi terlupa, kemudian Nabi tambah lagi 2 rakaat untuk sembahyang zuhur itu, tak silap saya, lepas tu Nabi buat sujud sahwi nak menyatakan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Makna dibolehkan kita melakukan sujud ataupun digalakkan kita melakukan sujud sahwi apabila kita terlupa dalam mengerjakan solat. Betul tak? Baik. Begitu juga antara Nabi dan Rasul, ada juga kalau mereka itu yang berbohong. Ada tak di kalangan Nabi dan Rasul ni berbohong? Ada. Iaitulah, tapi berbohong tu bukanlah orang kata untuk mempelekehkan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti berbohong yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah 3 kali berbohong. Pernah dengar kan? Pernah dengar tak Nabi Ibrahim berbohong? Pernah dengar? Okey, macam pelik Ustaz cakap ni. Okey, Nabi Ibrahim pernah berbohong. 3 pembohongan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, adapun yang telah datang daripada sunnah Nabawi yang beri keterangan seolah zahirnya Nabi Ibrahim itu berbohong adalah seperti demikian. Pertama, dalam peristiwa Nabi pernah mengucapkan inni sakim, sesungguhnya aku merasa sakit, dalam surah As-Saff ayat 89.
Di segi zahiriatnya seolah Nabi Ibrahim berbohong, sedangkan masa itu dia tidak sakit. Ayat surah ayat Saffat ayat 89, di mana dia berkata inni saqimun, sesungguhnya aku merasa sakit. Kemudian dalam ayat surah Al-Anbiya ayat 3, Nabi Ibrahim pernah berkata bahawa bal fa'alahu kabiruhum haza. Bal fa'alahu kabiruhum haza. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Sebenarnya patung yang besar itulah melakukannya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Sarah di suatu tempat sehingga Sarah ditangkap oleh orang kata tentera-tentera kepada seorang raja pembesar. Kemudian kemudian Sarah diserahkan kepada raja tersebut. Raja itu seorang yang zalim lah. Lalu beliau berkata, ketika Ibrahim dan Sarah pada suatu hari didatangi seorang pembesar yang sombong, seorang yang rakus terhadap wanita, maka tak terkala Ibrahim ditanya tentang peribadi Sarah, lalu dia menjawab, dia adalah saudaraku. Nabi Ibrahim kata, dia adalah saudaraku. Dia kata Sarah itu saudara dia. Tetapi Sarah itu bukan saudaranya. Sarah itu merupakan isteri Nabi Ibrahim AS. Jadi segi zahiriatnya seolah macam Nabi Ibrahim ni berbohong. Okey. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Nabi Ibrahim tak berbohong. Hadis yang mulia ini bukanlah menunjukkan tiadanya ismah ataupun kemaksuman kepada Nabi Ibrahim AS. Kerana Nabi Ibrahim bukan bermaksud berbohong yang hakiki. Dia hanya bermaksud yang lain. Seperti kata Nabi Ibrahim, inni sakim, sungguhnya sakit. Dan juga ayat bal fa'alahu kabiruhum haza. Bahkan yang melakukan demikian tadi itulah patung yang paling besar. Yang dikenaki dengan inni sakim adalah maknanya ialah merasa sakit hati terhadap patung-patung yang kamu sembah. Bukan makna Nabi Ibrahim itu sakit. Tidak. Zikir mana tubuh badannya sakit pun, tapi jiwa dia sakit. Nabi Ibrahim itu jiwa sakit kerana melihat dia punya orang-orang kafir tadi menyembah patung berhala. Kerana patung-patung yang kamu sembah itu tak boleh mendengar pun, tak boleh memberi manfaat pun, tak boleh memberi sebarang kekayaan terhadap kamu. Jadi disebabkan oleh perkara yang mereka lakukan tadi, jadi berlakulah kesakitan kepada Nabi Ibrahim. Maka dia kata inni sakim, sungguhnya aku sakit. Tapi sebenarnya bukan sakit dari segi tubuh badan dia, tetapi jiwa rohani Ibrahim itu sakit. Kemudian begitu juga perkataan Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum haza. Tetapi yang melakukan demikian tadi ialah patung yang paling besar. Di segi zahiriat adalah macam Nabi Ibrahim ni berbohong. Macam dia berbohong. Tetapi Nabi Ibrahim bukan berbohong, tetapi nak mempelekehkan. Mempelekehkan perbuatan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir tadi, kerana mereka menyembah patung. Okey, dan nak menyatakan bahawa patung itu tidak ada kuasa apa-apa. Tidak ada kuasa apa-apa. Kerana selepas dia perkataan Ibrahim tadi, maka anak Namrud berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, dia kata, takkanlah engkau nak minta kami ni kata bercakap dengan patung, dia kata. Sedangkan patung itu tak boleh cakap apa-apa. Nampak tak? Jadi kalau nak begitu kerana kata Ibrahim, kenapa yang kamu pergi sembah patung? Kalau patung tu tak boleh beri apa-apa. Wahai Namrud, dia kan. Jadi segi zahiriat salah macam Nabi Ibrahim itu berbohong. Okey. Jadi perkataan Ibrahim ini bukan satu pendustaan. Dia merupakan satu hujah. Petunjuk yang cemerlang yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk menegakkan kebenaran. Okay. Lalu orang kafir berkata, siapa yang menghancurkan patung-patung ini, dia memberikan syarat ke patung yang paling besar. Nabi Ibrahim kata, tengok pada patung yang besar itu, dengan nada ejekan dan cecaan, dan mereka merasa bingung dan heran. Kenapa Nabi Ibrahim kata patung yang besar yang buat? Sedangkan segi hakikatnya mereka tahu pun patung tu tak ada kuasa apa-apa, tapi mereka terus berada dalam kesesatan, tuan-tuan. Baik, kemudian perkataan Nabi Ibrahim, dia berkata apabila raja yang zalim tadi bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah Sarah itu? Maka Ibrahim kata, dia adalah saudaraku.
Dia saudara. Jadi apakah maksud dengan saudara ini? Sedangkan Sarah merupakan isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim tuan bukan bermaksud saudara keturunan ataupun nasab, kerana Sarah adalah isteri baginda. Dan setiap yang demikian itu adalah untuk memperluaskan kesempatan dengan jalan menghina, bukan daripada kebohongan yang bisa menjadikan dia tersesa. Jadi maksud saudara itu ialah saudara seakidah, saudara seagama ataupun saudara seiman. Saudara seakidah, saudara seagama ataupun saudara seiman. Itu yang nak dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada raja yang zalim tersebut. Kerana raja zalim tersebut dia cuba untuk melakukan benda yang tak elok kepada Sarah lah. Kan? 3 kali dia nak buat. 3 kali dia cuba nak tangkap Sarah tadi, tetapi tak berjaya. Dia badan dia menjadi kaku, tak boleh bergerak macam tu. Dia punya anggota badan dia jam. Bila dia nak buat satu benda kepada nak tangkap, nak peluk Sarah tadi, si Sarah itu isteri Nabi Ibrahim, cuba nak tangkap. Kisah ni ada disebut dalam tafsir. Contoh terlihat dalam kitab tafsir ada kisah ni. Kisah Nabi Ibrahim dengan Sarah dengan seorang raja yang zalim, yang raja tadi cuba melakukan benda tak elok kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan, bila ditanya dengan Ibrahim, siapakah perempuan ini? Yang isteri dia tu, dia kata ini adalah merupakan saudaraku. Tapi sebenarnya adalah saudara dalam bentuk saudara seakidah ataupun saudara seiman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. So maknanya ke-8 tuan-tuan, beriman bahawa para rasul itu adalah maksum. Semana apa yang berlaku tadi tidak pun mengurangkan darjat mereka, para nabi dan rasul. Contoh berlaku pada Nabi Ibrahim tadi kan. Soalan macam zakirah Nabi Ibrahim ni berbohong, tapi hakikatnya tak berbohong pun. Kerana kalau Nabi Ibrahim ni berbohong, sudah tentu menjatuhkan maruah dan juga martabat dia sebagai seorang nabi dan juga seorang rasul. Kerana Ibrahim ni termasuk di kalangan rasul. Rasul ada berapa tuan-tuan? Semuanya ada 313. Rasul ada 313. Termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rasul, dan juga dia merupakan seorang nabi. Dan jumlah semua rasul itu ialah kalau dalam Quran hanya 25 saja. 25 saja yang disebut dalam Quran. Okey, yang bakinya tidak disebut. Tetapi jumlahnya mengikut pada ulama, pendapat yang mutabar menyatakan ada 313 orang rasul. Sedangkan nabi ada 124,000 orang nabi. Banyak jumlah dia. Baik, kemudian rasul-rasul itu selaku utusan Allah Taala tidak meninggalkan kewajipan mereka dan tidak pula melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan akhlak-akhlak yang luhur dan terpuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kana linabiyyin ayyagul. Wa ma kana linabiyyin ayyagul. Tidak adalah bagi seorang nabi itu bahawa dia berkhianat. Nabi tidak boleh berkhianat. Kan, antara sifat yang ada pada nabi ataupun rasul, itulah yang pertama sifatnya sidik, bercakap benar. Kemudian sifat mereka itu tabligh, menyampaikan. Yang ketiga amanah. Yang keempat fatanah. Okey, amanah dan fatanah. Ini ada 4 sifat yang wajib pada nabi dan para rasul. So maknanya para nabi dan rasul itu tidak pernah khianat terhadap mana-mana arahan dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis. Cukup sampai situ InsyaAllah akan datang kita masuk yang ke-9, yang ke-10, ke-11, 12, 13. Ada 13. Ada lagi, insyaAllah akan datang kita sambung lagi pembahasan berkenaan beriman kepada Rasul. Okey, wallahu alam. Okey, kalau ada soalan? Saya nak tanya satu soalan. Ya. Okey. Fenomena sekarang ni apabila orang kafir membuat kajian tentang Nabi, contohnya yang Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Siti Aisyah dalam masa umur 6 tahun dah. Maknanya bagi soalan saya, orang kafir ni memang belajar ke? Macam
maksudnya dia mengkaji Islam. Adakah dia orang mengkaji Islam secara betul lah? Mana dia dapat fakta tu? Sebenarnya banyak benda maklumat boleh dapat. Banyak maklumat boleh dapat dalam internet ke apa dan sebagainya. Kan? Tetapi yalah maklumat-maklumat tu kadang-kadang terlebih macam bentuk orang kata mempelekehkan ataupun menghinakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, memanglah kalau ikut pada Nabi berkahwin pada umur berapa tahun? 6 tahun ke 9 tahun. Kan? Tetapi Nabi walaupun kahwin pada masa muda tapi belum lagi bersama dengan Siti Aisyah. Belum lagi tidur bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pada masa itu. Tersilap saya umur Nabi Aisyah dah umur dah 12 tahun ataupun 13 tahun kan, barulah kata tidur bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey. Jadi kalau ikutkan dan satu lagi memang kelebihan Nabi dan Rasul itu mereka boleh berkahwin lebih daripada 4 orang. Boleh kahwin lebih daripada 4. Kan sampai 10 orang boleh berkahwin. Kadang kita ni 4 orang kan, yang limit kita 4 orang je. Kalau seandainya ada 5 orang isteri, mana seorang terpaksalah diceraikan untuk menjadikan bakinya 4 orang saja. Okay? Dan Nabi berkahwin tadi bukan disebabkan oleh nafsu dia, bukan nafsu. Tapi manusia biasa banyak berkahwin disebabkan oleh nafsu. Tak? Dan isteri-isteri baginda tu pula terjamin masuk syurga. Kalau isteri kita adakah terjamin masuk syurga? Belum tentu lagi. Jadi Nabi nak meramaikan lagi supaya dapat masuk syurga, maka itu sebabnya dibenarkan Nabi itu berkahwin lebih daripada 4 orang. Untuk meramaikan lagi di kalangan orang kata perempuan-perempuan akan terjamin syurga kepada mereka. Termasuklah Sayyidatina Aisyah ke sebagai kan. Jadi kalau Nabi dah orang kata masuk syurga, ahli syurga, takkanlah isteri pun tak masuk syurga kan. Insya-Allah masa dia. Jadi satu laluan yang mudah kepada mereka. Dan Nabi juga pernah tanya kepada mereka, saya bagi pilihan, pernahkah melakukan, kan pernah terjadi perbalahan di kalangan isteri baginda sehingga kan Nabi, ada yang menyatakan Nabi menceraikan isteri baginda Rasulullah SAW disebabkan oleh orang kata peristiwa memberi satu hari Nabi membawa balik macam madu lah, sejenis madu dia bawa balik kepada rumah salah seorang daripada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Nabi buat balik madu tu akhirnya diketahui oleh isteri yang lain. Maka terjadilah macam perbalahan di kalangan isteri baginda Rasulullah SAW. Dan akhirnya Nabi tuan-tuan mengasingkan diri di dalam rumah Hafsah, tersilap saya. Ada satu bilik yang dikhususkan pada baginda Rasulullah SAW, dan Nabi berusaha ataupun mengasingkan diri daripada isi baginda Rasulullah SAW selama 1 bulan. 1 bulan. Nampak tak? Dan dalam masa sama juga Nabi memberi pilihan kepada isi baginda, sama ada kamu nak memilih aku ataupun nak memilih orang lain. Nabi kata kalau seandainya kamu tak nak memilih aku, nak hidup dalam keadaan susah macam ni, ataupun kamu nak memilih orang lain, aku boleh menceraikan, kata Nabi. Aku boleh menceraikan kamu dan kamu boleh berkahwin dengan mana-mana pembesar, orang kaya-kaya dan sebagainya. Jadi akhirnya di kalangan isi baginda pun orang kata berfikir sebagainya, akhirnya mereka buat pilihan, Nabi adalah pilihan mereka. Walaupun dalam keadaan hidup susah ke, kan tidak kaya dan sebagainya, tapi itulah pilihan mereka. Jadi akhir mereka terus kekal bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di kalangan mereka itu wafat pada usia yang awal, seperti Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, dia mati awal. Yang lain tu mati, yang lain tu maknanya Nabi meninggal dahulu, Nabi wafat dahulu, kemudian baru diikuti oleh wafat kata isi baginda Rasulullah yang lain. Yang wafat awal tersilap saya Siti Khadijah, ada seorang lagi yang wafat awal lah. Mana ketika itu Nabi masih hidup lagi, dia dah wafat dah. Tapi yang lain tu semuanya wafat selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi macam tadi lah, Nabi beri pilihan kepada mereka, sama ada mereka nak terus hidup bersama dengan Nabi, kan, ataupun mereka Nabi boleh ceraikan, ataupun seandainya mereka tak nak hidup dengan Nabi, boleh hidup dengan Nabi. Kalau tak nak
Nabi kata aku boleh ceraikan kamu, dan bila dah habis hadah kamu, kamu boleh berkahwin dengan mana-mana pembesar orang kaya-kaya lah di negara Arab ini. Kan? Tapi mereka semuanya akhirnya memilih baginda Rasulullah walaupun dalam keadaan susah. Nampak? Itu apa yang mereka hendakkan daripada Nabi. Maknanya Nabi tadi berkahwin bukan disebabkan hawa nafsu pun, dan mereka sendiri yang hendak berkahwin dengan Nabi, pilihan mereka sendiri, dan mereka setuju berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW, dan tidak ada siapa pun yang memaksa mereka berkahwin dengan baginda Nabi. Tak ada siapa yang mengikut. Dan Aisyah pula, Nabi kahwin dengan Aisyah itu tadi untuk menguatkan hubungan dengan Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar itu ayah kepada Sayyidina Aisyah. Tahu tak? Kemudian Nabi pula berkahwin dengan Hafsah. Hafsah tu anak siapa? Sayyidina Umar. Jadi untuk menguatkan ikatan ukhuwah antara Nabi dengan Umar, dengan Nabi dengan Abu Bakar, maka Nabi berkahwin dengan anak-anak mereka. Nabi berkahwin dengan Aisyah, dan Nabi juga berkahwin dengan siapa? Dengan Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Osman pula, Sayyidina Osman pula berkahwin dengan anak Nabi. Osman pula berkahwin dengan anak Nabi. Osman berkahwin dengan Ruqayyah, dan juga Osman juga berkahwin dengan Ummi Kalsum. Tetapi dua-dua ini meninggal dalam usia yang awal. Okey, kemudian Ali pula berkahwin dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah tu anak Rasulullah, dan Ali ini adalah sepupu kepada baginda Rasulullah. Jadi untuk menguatkan ikatan tadi, jadi orang-orang ini berkahwin untuk dikuatkan ikatan mereka, ukhuwah antara mereka kan, hubungan rahim dan sebagainya kan. So apa masalahnya? Okey. Ialah tak, kadang dia orang ni tak faham. Orang macam tu kan, dia tahu benda-benda tak memperlekehkan Islam dan sebagainya, sebenarnya dia tak faham pun. Tak? Dia hanya kata menilai zakat saja. Mereka tak kaji pun Islam tu secara mendalam. Hanya orang kata ikut baca dalam internet apa dan sebagainya kan. Adakah mereka macam pengajian-pengajian ke, ustaz mengajar ada tak ikut kan. Jadi mereka tak tahu secara mendalam apa sebenarnya yang berlaku. Tu mereka yang buat kata video-video lah, kata ataupun tulis mesin-mesin bukan. Jadi semuanya hakikatnya semuanya menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Lain soalan? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqqina fid din, Allahumma faqqina fid din. Allahumma ij'alna hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan masma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Semua dah sakit lutut.